Rajaya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, hanya padamu tangan-tangan kami menadah, memohon diperkenankan doa kami, ya Allah, agar majlis pelancaran sekolahku sejahtera ini dilimpahi barakah. Bimbinglah setiap langkah tindakan kami dengan suluh hidayah bagi merealisasikan inisiatif pembentukan budaya sejahtera di sekolah, agar kami dapat belajar dengan selamat, harmoni dan penuh sakinah. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada ibu bapa, guru dan pemimpin kami kekuatan untuk terus membimbing dan mendidik kami sekalian, menabur ilmu, membentuk peribadi insan, agar kami mampu bangkit sebagai pewaris generasi masa hadapan demi agama, bangsa dan watan. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Agung, rahmatilah seluruh keluarga Malaysia dengan naungan rahmat-Mu. Ampunilah dosa sekalian kami dengan limpahan maghfirah-Mu. Lindungilah kami dari segala musibah dengan belas kasih sayang-Mu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dr. Razi Jidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga. Terima kasih Saudara Fahrin, pengacara majlis kita pada pagi ini. Datuk Yusran Karudin Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Malaysia, Pengarah Pendidikan Malaysia, Dev jemputan yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran semua pada pagi ini. Pagi ini saya akan memperincikan satu konsep yang kita namakan konsep sekolahku sejahtera.
Apabila kami berbincang di peringkat kementerian, melihat tentang perbincangan di luar sana berkaitan dengan peri pentingnya penerapan nilai-nilai murni di kalangan anak-anak kita. Kita duduk berbincang dan melihat apakah selama ini nilai-nilai murni yang difahami oleh anak-anak kita di sekolah, dan sama ada nilai-nilai ini dijiwai oleh mereka, tersemat dalam diri mereka dan diamalkan apabila mereka meninggalkan sistem persekolahan kita. Ramai yang bercakap bahawa sistem pendidikan perlu memberi keutamaan kepada atau penekanan kepada pembentukan sahsiah nilai-nilai murni dalam kalangan anak-anak kita. Dan kita lihat bahawa ya betul ada nilai-nilai murni yang difahami oleh anak-anak kita, yang dibawa oleh mereka dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, kita bercakap tentang tolong-menolong, kita bercakap tentang disiplin, kita bercakap tentang hormat-menghormati, kita bercakap tentang kerjasama. Tetapi nilai-nilai yang difahami ini dan juga nilai-nilai yang betul-betul dipegang oleh murid-murid ini ataupun anak-anak ini apabila mereka meninggalkan sesi persekolahan atau meninggalkan sistem pendidikan adalah agak terhad. Jadi kita duduk, kita tengok apakah nilai-nilai yang sebenar-benarnya, sekurang-kurangnya, secara asasnya anak-anak ini perlu kuasai. Dengan itu kita senaraikan 14 elemen. Dan ini bukan bermakna ini sahaja elemen yang penting, tidak. Bukan bermakna dalam hidup ini hanya 14 nilai-nilai penting, tidak. Apa yang kita tekankan di sini adalah apakah nilai-nilai sekurang-kurangnya yang perlu dikuasai oleh anak-anak kita, bukan sahaja dikuasai, tetapi diselami dan juga dijiwai oleh mereka dan dibawa nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka. Sebab itu, kita lihat banyak perkara telah dibincangkan tetapi penjiwaannya kurang. Jadi bagaimana kita nak laksanakannya? Tentunya guru-guru di luar sana, ibu bapa di luar sana mungkin tertanya-tanya, apakah ini satu mata pelajaran baru? Apakah ini satu sisipan kepada mata pelajaran sedia ada? Jawapannya tidak. Sekolahku Sejahtera, konsep ini bukan mata pelajaran baru, bahkan bukan sisipan sekalipun. Guru-guru seterusnya mungkin bertanya, apakah ini akan menambah beban tugas guru? Jawapannya tidak. Jika ianya bukan mata pelajaran baru, jika ianya bukan sisipan kepada mata pelajaran sedia ada, dan ianya juga tidak menambah beban tugas guru, apakah pendekatan yang akan digunakan untuk menerapkan nilai-nilai ini? Saudara-saudari, jika kita bercakap tentang silibus, jika kita bercakap tentang kurikulum, jika kita bercakap tentang mata pelajaran, there will be no end to it. Boleh tambah, boleh tolak. That one is a different story. Penerapan yang kita ingin laksanakan dalam konteks Sekolahku Sejahtera ini adalah penerapan yang lebih semula jadi. Di mana sewaktu guru mengajar atau sewaktu guru bersama murid-murid dalam co-curriculum activity yang kita akan benarkan apabila sampai masanya, konsep-konsep ini diterapkan sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Maknanya, dalam guru mengajar mata pelajaran sejarah sebagai contoh, apakah konsep-konsep daripada 14 elemen ini yang boleh dibawa dan diperjelaskan kepada anak-anak ini? Jika ada berlaku sesuatu perkara di luar sana yang boleh memberi pengajaran kepada anak-anak ini yang berkaitan dengan mana-mana konsep 14 elemen ini, maka boleh dibawa
kepada anak-anak dalam kelas mereka. Saudara-saudari, kita lihat konsep pertama. Ini huruf S. Konsep pertama S. S ini mempunyai 3 perkara. 3 komponen dalam S ini yang kita ada. Pertama sekali adalah selamat. Apabila kita bercakap tentang persekitaran sekolah yang selamat, ianya satu persekitaran yang bebas daripada ancaman, bebas daripada bahaya. Dan dalam konteks ini kami di kementerian memang sentiasa memberi penekanan kepada konsep ataupun elemen sekolah yang selamat. Ini bukan sahaja berkait dengan infrastruktur sekolah yang sememangnya kita sentiasa beri penekanan, sentiasa beri penambahbaikan untuk memastikan infrastruktur itu berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk anak-anak kita. Banyak perkara-perkara yang kita telah tekankan dalam tempoh 2 tahun ini berkaitan dengan infrastruktur pendidikan bagi memastikan infrastruktur yang disediakan adalah selamat untuk anak-anak kita. Sekolah Daif sebagai contoh, ini merupakan penekanan yang kita sentiasa berikan. Walaupun peruntukan yang sedia ada itu terhad mengambil kira jumlah lebih 10,000 buah sekolah di seluruh negara, kita cuba pastikan setiap sen daripada peruntukan itu digunakan sebaiknya bagi mewujudkan satu persekitaran infrastruktur yang selamat di sekolah. Untuk murid-murid berkeperluan khas sebagai contoh, pada tahun lepas peruntukan sebanyak 45 juta disediakan bagi membantu menguruskan atau menyelenggara atau membina 4 infrastruktur utama untuk murid-murid berkeperluan khas di sekolah. Tahun lepas 45 juta, tahun ini alhamdulillah diluluskan oleh Kementerian Keuangan 50 juta. Kerana apa? Kerana kita mahu anak-anak berkeperluan khas ini datang ke sekolah dalam keadaan fasiliti dan kemudahan yang ada itu mewujudkan keadaan yang selamat bagi mereka. Selain daripada itu, sekolah atau persekitaran yang selamat ini juga menekankan kepada persekitaran yang bebas buli, di mana anak-anak kita bila berada di sekolah merasa selamat, merasa selesa, merasa keadaannya bahawa aku hadir ke sekolah, insya-Allah di sepanjang tempoh persekolahan ini keselamatan diri adalah terjaga. Yang kedua, seronok. Saya selalu berbincang dengan pegawai-pegawai di kementerian. Kita menceritakan bagaimanakah keadaannya, apakah benchmark yang kita boleh gunakan untuk melihat sama ada anak-anak ini seronok ke sekolah ataupun tidak. Macam mana kita nak tahu anak-anak ini seronok ataupun tidak? Saudara-saudari, kalau kita lihat di negara-negara lain, antara benchmark paling mudah ialah apabila anak ini bangun pagi, hendak ke sekolah, tidak ada siapa perlu memaksa mereka ke sekolah. Mereka akan merasakan bahawa sekolah ini adalah tempat yang mereka patut berada. Mereka patut hadir untuk bersama-sama dengan kawan-kawan, bersama-sama dengan guru-guru, belajar, bermain dan menikmati kehidupan sebagai seorang anak-anak. Sekiranya kita berjaya mewujudkan keadaan sebegitu, maka isu kececeran daripada sistem persekolahan ini akan dapat dikurangkan sedikit sebanyak sehinggalah kita wujud keadaan di mana semua anak-anak kita dengan rasa ikhlas hati, seronok, gembira ingin hadir ke sekolah. Saudara-saudari, apabila kita bercakap tentang keseronokan, ini merupakan satu asas, salah satu asas, bukan hanya satu, salah satu asas yang kami di Kementerian Pendidikan ambil kira apabila kita menetapkan pemansuhan UPSR. Kita tahu anak-anak kita di sekolah rendah terlalu tertekan dengan peperiksaan. Ada yang telah menghantar anak-anak ke kelas tuition semenjak mereka berumur 7 tahun di darjah 1. Kerana persekitaran pada waktu itu mewujudkan satu persaingan di mana masing-masing merasakan bahawa semua antara anak-anak ini perlu mendapat 6A dalam peperiksaan.
Di sekolah guru-guru tertekan, perlu menghabiskan silibus lebih awal. Ada yang kata kita wujudkan jadual waktu anjal. Saya tanya jadual waktu anjal ni apa? Jadual waktu anjal ni lebih kurang curi masa subjek yang tak ada dalam UPSR. Subjek yang tak diperiksa dalam UPSR ni diambil masanya untuk digunakan kepada subjek-subjek lain yang ada peperiksaan UPSR. Itu jadual waktu anjal. Pengetua dan guru besar pada waktu itu, guru besar khususnya, pentadbir sekolah akan ditanya sekiranya tak ramai murid dapat 6A. Ini mewujudkan satu keadaan masing-masing tertekan, ingin bergerak ke hadapan, mengejar apa yang dipanggil 6A ini, sehinggakan karakter pembinaan kemenjadian murid itu tidaklah menjadi satu penekanan yang begitu tinggi. Sebab itu, permulaan kita adalah untuk membetulkan struktur yang ada. Kita tambah baik pentaksiran bilik darjah, kita wujudkan suasana bahawa anak-anak ini hadir ke sekolah, mainlah puas-puas di sekolah, cikgu akan bimbing anak-anak sekalian dalam keadaan yang menyeronokkan, dan insya-Allah daripada situ kita akan dapat membina anak-anak yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi anak-anak yang ada karakter, anak-anak yang mempunyai sikap yang baik, yang mempunyai nilai-nilai yang murni dan akan dibawa dalam kehidupan mereka. Seterusnya, S yang ketiga adalah sihat. Kita bercakap tentang sihat bunyinya mudah. Dalam konteks ini kita bercakap bukan sahaja kesihatan fizikal, bukan sahaja kesihatan mental, tapi kita bercakap tentang persekitaran. Perkara berkaitan sihat ini telah banyak dibincangkan. Namun sedar atau tidak, salah satu komponen yang kurang diberi penekanan apabila kita bercakap tentang sihat ini, sebagai contoh, adalah pemakanan anak-anak kita. Pemakanan anak-anak bukan sahaja membentuk fizikal diri, tetapi juga membentuk pemikiran mereka, kebolehan intelektual mereka. Kita lihat kadang-kadang pelbagai jajan dijadikan sebagai makanan utama dengan kadar gula yang cukup tinggi, dengan pelbagai jenis pengawet. Dan perkara ini dilihat sebagai satu kebiasaan. Namun jika kita ingin bercakap tentang generasi pewaris negara yang lebih gemilang, yang lebih cemerlang, kita harus memberi penekanan kepada perkara-perkara berkaitan dengan pemakanan anak-anak kita. Jadi konsep ini antaranya dalam konsep sihat ini, selain daripada kesihatan fizikal dan mental secara umumnya, akan memberikan penekanan kepada perkara-perkara yang lebih mendalam, yang membawa kepada kelahirannya seorang anak daripada satu sistem pendidikan di mana mereka bukan sahaja mempunyai fizikal yang baik, tapi juga mempunyai tahap intelektual yang hebat. Satu lagi perkara berkaitan dengan sihat ini, yang sampai hari ini tidak selesai, adalah perkara berkaitan kebersihan. Saya mula masuk ke sistem pendidikan darjah 1 pada tahun 1984. 1984, pada waktu itu umur 7 tahun. Sekarang umur 45 tahun. 38 tahun berlalu. Pada waktu umur saya darjah 1, 7 tahun, kita dah diajar tentang kebersihan. Cikgu cakap kena sentiasa bersih, kebersihan itu sebahagian daripada iman, dekat sekolah tekankan tentang kebersihan. Tapi jika kita lihat di sekeliling kita hari ini, adakah kita dapat lihat bahawa masalah ini selesai? Adakah kita dapat lihat penjiwaan tentang kebersihan ini betul-betul meresap dalam diri anak-anak kita? Jika saya tak ingin bercakap tentang kohort lain, kohort kami yang pernah melalui sistem pendidikan 38 tahun yang lalu, keluar daripada sistem pendidikan 38 tahun yang lalu, mula masuk dan keluar, kita lihat isu kebersihan ini masih menjadi isu utama. Bila berlaku banjir, kita boleh lihat sampah di merata-rata. Kita ingin melihat diri kita bersih. Kita ingin melihat rumah kita bersih, kereta kita bersih. Tetapi tak ramai antara kita yang betul-betul memberi penekanan kepada kebersihan persekitaran.
Saya kalau jogging malam-malam di Putrajaya ini boleh tengok tepi jalan, khususnya bila lepas parking kereta, penuh sampah. Kawasan yang cantik. Tetapi penjiwaan itu tidak ada. Sekiranya hampir 40 tahun masalah kebersihan ini tak selesai, kalau kita tidak lakukan sesuatu pada hari ini, 40 tahun yang akan datang, belum tentu masalah ini selesai. Generasi yang hebat adalah generasi yang melahirkan generasi yang berikutnya yang jauh lebih hebat. Jika 40 tahun lalu kita tak dapat selesaikan, insya-Allah sama-sama kita terapkan kehidupan yang sihat tadi, termasuklah dalam konteks pendidikan melalui elemen ini, dan kita ingin melihat semoga bukan 40 tahun, bukan 30 tahun, bukan 20 tahun, bukan 10 tahun, mungkin 5 tahun atau kurang daripada sekarang, kita dapat membawa masyarakat kita untuk memahami kebersihan dalam konteks yang lebih luas dan melihat negara yang jauh lebih bersih. Saudara-saudari sekalian, seterusnya saya ingin menyentuh elemen kedua, iaitu elemen E. Di bawah E ini dia ada dua elemen. Pertama, etika. Ini ramai orang bercakap tentang etika. Daripada dulu lagi, ramai yang bercakap tentang prinsip-prinsip moral, nilai-nilai akhlak. Tetapi penjiwaan etika ini tidak begitu. Kita boleh lihat isu integriti. Merata-rata, hari demi hari, pelbagai isu integriti. Bukan kita tak pernah bercakap tentang etika, tetapi penerapan itu tidak dijiwai. Sebab itu dalam konteks Sekolahku Sejahtera ini, kita mahu penerapan itu dibuat secara lebih alami, lebih semula jadi, supaya nilai-nilai ini dapat diterapkan secara langsung dan tidak langsung kepada anak-anak kita di sekolah. Saudara-saudari, selain daripada etika E, satu konsep lain yang kita ingin tekankan dalam hal ini adalah empati. Empati ini umumnya adalah bagaimana kita dapat menyelami atau memahami perasaan orang lain dengan meletakkan diri kita di tempat mereka. Yang ini, kalau tidak ada, maka lahirlah anak-anak generasi yang berhati kering. Saya bila bercakap tentang empati ini, saya suka gabungkan penjelasannya dengan R, rational. Ini komponen yang kedua terakhir dalam konsep Sekolahku Sejahtera. Empati bercakap tentang menyelami perasaan orang lain dengan meletakkan diri kita di tempat mereka. Rational pula bercakap tentang satu proses membuat keputusan berdasarkan maklumat, berdasarkan data, tanpa dipengaruhi oleh emosi dan prasangka. Kami terpanggil apabila melihat kisah arwah Zulfarhan. Saudara saya ingat kisah arwah Zulfarhan, seorang penuntut Universiti Pertahanan Nasional yang telah didera oleh rakan-rakan seperjuangan tanpa rasa kasihan belas. Saudara-saudari, kita pegang setereka, kita gosok baju, kena sikit kita dah rasa. Kalau kena sedikit merah, sedikit bubuh ubat gigi, bubuh kicap, segala macam bubuh. Sakit. Tetapi anak ini didera tanpa rasa belas kasihan. Dia tekap dengan setereka di seluruh badan, hampir seluruh badan. Oleh siapa? Oleh kawan-kawan. Bukan seorang, ramai-ramai. Tanpa sedikit rasa empati. Mengapa mereka mengambil tindakan sedemikian? Apa yang menyebabkan mereka mengambil tindakan sedemikian? Kerana apa? Kerana mendengar cerita
daripada seorang bomoh. Masya Allah. Kemana kita ingin membawa generasi pewaris negara? Dengar cerita daripada maklumat yang jauh kesahihannya, tanpa usul periksa, tanpa pemikiran yang rasional, tanpa rasa empati, akhirnya seorang anak yang tidak bersalah kehilangan nyawa. Dan apa yang berlaku pada pelaku-pelaku ini? Mereka dipenjarakan. Masa depan mereka terjejas. Keluarga mereka dalam kesedihan. Keluarga arwah jauh dalam kesedihan. Kehilangan seorang anak, kehilangan seorang abang, kehilangan seorang adik. Kerana apa? Kerana pemikiran yang tidak rasional, yang tidak mengambil kira apa implikasi tentang pendekatan atau perkara yang dilakukan tersebut. Saudara-saudari, bila kita lihat di kementerian, kita terpanggil. Kita tidak boleh biarkan anak-anak kita terus jadi hati kering begini. Kita bercakap tentang nak wujudkan sebuah negara yang hebat, tapi sekiranya anak-anak yang lahir daripada sistem pendidikan tidak mempunyai sekelumit rasa insani, kita sebagai generasi yang ada pada hari ini sedikit sebanyak akan bertanggungjawab. Sebab itu, apabila kita bercakap tentang konsep sekolahku sejahtera ini, kita nak terapkan. Jelaskan pada anak-anak, lihatlah, sekiranya membuat keputusan dengan penuh prasangka, membuat keputusan tanpa mengambil kira data-data dan maklumat yang tepat, hasilnya seorang yang tak bersalah terkorban dan pelaku-pelakunya dipenjarakan. Sebab itu disebutkan tadi bahawa adalah amat penting penerapan ini dibuat secara alami. Sekiranya seorang sekolah itu mempunyai 100 orang guru, katakan. Pada satu hari seorang guru bercakap tentang satu elemen. Rasional sebagai contoh, seorang lagi ambil empathy. Ada 100 orang guru. Dan murid ini akan mula diperkenalkan dengan konsep ini daripada prasekolah sampai mereka tingkatan 5. Mustahil tidak ada di antara mereka yang akan lekat di jiwa-jiwa mereka tentang elemen-elemen penting ini. Saudara-saudari, seterusnya kita ke konsep ataupun ke elemen berikutnya dalam konteks J, jati diri. Jati diri ini ramai bercakap. Ingin melahirkan seorang yang mempunyai jati diri yang unggul. Tapi bila tanya apa sebenarnya pegangan atau prinsip hidup yang membentuk karakter diri mereka, ramai bercakap tentang konsep jati diri. Tapi tidak ramai yang betul-betul menyelami apakah konsep-konsep atau pegangan yang membentuk atau mencorakkan karakter mereka. Sebagai contoh, kita bercakap tentang integriti. Tapi berapa ramai antara kita yang betul-betul faham bahawa integriti ini adalah satu elemen atau satu konsep yang perlu difahami bahawa ianya bukan komoditi. Integriti ini perlu diajar pada anak-anak kita. Integriti ini tak boleh dijual beli. Dia bukan komoditi. Dia tak boleh dijual beli. Sekali hilang integriti, maka kepercayaan orang lain terhadap kita akan hilang. Sekali hilang integriti, maka untuk kita mengambilnya semula, membentuknya semula, bukanlah sesuatu yang mudah. Terutamanya dalam konteks kepercayaan orang lain kepada kita. Jadi hidupnya mesti sentiasa memberi penekanan, memahami bahawa aku seorang yang sentiasa faham integriti, sentiasa berpegang kepada integriti. Dia tahu apa kekuatan yang ada pada diri dia, karakter-karakter unggul yang ada pada diri dia. Kita ingin melihat bahawa anak-anak ini lahir bangga dengan kekuatan karakter-karakter baik ini dalam diri mereka dan tidak mampu diganggu gugat
walau apa jua keadaan di persekitaran mereka. Seterusnya kita bercakap tentang elemen A, iaitu adab sopan. Ini ramai yang bercakap. Dan antara kelebihan kita, khususnya rakyat Malaysia dan juga orang Asia, dikenali atau terkenal di seluruh dunia dengan adab-adab mereka, adab-adab sopan mereka. Saudara-saudari, kalau berada di luar negara, sebagai contoh, kalau kita lihat orang berjalan depan orang tunduk ni, orang boleh tahu orang Malaysia. Jadi orang lain tak tunduk, lalu jalan depan, dia dah terbawa-bawa bahawa adabnya begitu. Lalu depan orang, tak ada orang suruh, tetapi naturally diajar adabnya begitu. Maka kita lihat banyak adab-adab, nilai-nilai baik ini, bila generasi bergerak daripada satu generasi ke satu generasi yang lain, adab-adab atau nilai-nilai murid ini, jika tidak ditekankan, maka anak-anak kita mula akan meninggalkannya sedikit demi sedikit. Sebab itu, walaupun konsep adab ini, konsep yang kita selalu sebut, tetapi penekanan dan penerapannya perlu diteruskan daripada semasa ke semasa. Seterusnya, sejahtera, harmoni, H. Harmoni ini bercakap dalam keadaan di mana anak-anak kita, generasi pewaris negara, hidup dengan penuh toleransi. Memahami antara satu sama lain, mengambil kira kepelbagaian itu sebagai satu kesepaduan, sebagai satu kekuatan. Seorang anak yang sebagai contoh mempunyai rasa empati, seorang anak yang penuh dengan adab sopan akan dapat hidup dalam masyarakat dengan penuh harmoni. Sebab itu apabila kita bercakap tentang konsep harmoni ini, kita dah banyak bercakap. Konsep-konsep ini bukan satu konsep yang janggal, tidak. Konsep yang sentiasa bercakap, kita sentiasa bercakap, tetapi penjiwaannya itu yang kita perlu berikan penekanan yang khusus. Kemudian saya ingin bergerak kepada T. Di bawah T ini ada 3 elemen utama. 3 elemen utama: tekun, teliti dan terampil. 3 elemen ini adalah secara umumnya berkait rapat dengan kualiti kerja nanti. Kualiti atau hasil kerja kita. Kita bercakap tentang tekun. Kita bercakap konsep ini hampir semua perlu tekun belajar. Perlu tekun belajar. Tetapi jika kita lihat di sekeliling kita, berapa ramai anak-anak kita yang lahir dalam sistem pendidikan ini, bila keluarnya, bila bukan saja belajar, tapi bila mula bekerja, melakukan sesuatu, melakukannya dengan penuh tumpuan, penuh fokus, penuh daya usaha. Ini yang membezakan generasi ataupun kelompok yang hebat dengan kelompok yang lebih terkebelakang. Saudara-saudari, kita banyak dengar cerita bagaimana saintis-saintis terdahulu membuat pelbagai cubaan untuk menghasilkan satu inovasi baru. Cukup tekun. Tetapi apabila kita lihat dalam kalangan masyarakat, konsep ini bukanlah satu konsep yang begitu ataupun betul-betul diselami oleh masyarakat. Yang kedua adalah konsep teliti. Teliti ini cermat, kita tahu cermat. Kita tahu hemat. Tetapi pada masa yang sama, teliti ini juga mengambil kira pemikiran. Buat sesuatu dengan teliti, bukan bermakna secara fizikalnya teliti, tetapi dengan pemikiran yang penuh analitis. Mengambil kira semua perkara, mengambil kira semua kesan, duduk berbincang mencari apakah pendekatan yang terbaik selepas mengambil kira semua perkara, penuh analitis dalam memastikan setiap kerja itu dibuat dengan penuh cermat, penuh hemat dan telah difikirkan dan didalami sebelum sebarang tindakan atau keputusan diambil. Ini kita bercakap tentang teliti. Saudara-saudari sekalian,
Yang seterusnya adalah terampil. Apabila kita bercakap tentang terampil, umumnya masyarakat tengok terampil ni cara penampilan. Kita lihat terampil ni cara penampilan. Tapi jika kita lihat definisi sebenar terampil, apa terampil sebenarnya? Cuba buka Kamus Dewan. Terampil ini kita bercakap tentang kecekapan yang tinggi. Kita bercakap tentang kemahiran yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab. Sebab itu kita kata kita selalu guna ayat seorang yang terampil, seorang yang berketerampilan. Dia nampak berketerampilan kerana apa? Kerana dia mempunyai kecekapan dan kemahiran yang tinggi. Bukan sebab dia handsome. Kerana apa? Kita lihat, kita dengar, kita boleh fahami, kita nak, wah, ini merupakan seorang yang berketerampilan kerana mempunyai kecekapan, mempunyai kemahiran yang cukup tinggi. Seterusnya E. Tadi dah ada 2. Yang sini ada satu lagi E. E ini kita letak satu-satu dia saja. Iaitu eksplorasi. Eksplorasi ini kita selalu bercakap tentang eksplorasi. Rasa cinta untuk meneroka ilmu-ilmu yang berguna. Nak explore, nak fahamkan. Generasi yang dididik, disemat, nilai-nilai atau semangat untuk membuat eksplorasi dalam konteks ilmu-ilmu yang dipelajarinya, akan melahirkan sebuah generasi yang dapat menguasai ilmu berkenaan. Jika kita lihat pada hari ini, I have to be very frank. Kita bukan setakat tak ramai buat eksplorasi, kalau baca berita 5 paragraf pun kita baca tajuk sahaja. Itu tak kaji yang lain, tak explore lagi berita tu. Kita baca tajuk sahaja, ada antara kita baca tajuk sahaja, ceritanya tak panjang, 5 paragraf sahaja, baca tajuk sahaja. Tetapi penceritaannya boleh komen sampai 3 muka surat. Kerana apa? Kerana semangat bahawa I need to know about this. Title ni apa cerita dia? Tajuk akhbar ni apa cerita bawah ni? Daripada cerita ni apa lagi maklumat yang diperlukan? Semangat atau keinginan untuk explore itu kita perlu tanamkan dalam diri anak-anak kita untuk menjadikan mereka seorang yang resourceful. Dia tahu. Bercakap tentang ini dia tahu. Bercakap tentang ini dia tahu. Dan ini akan memudahkan apabila mereka bergerak dalam kehidupan mereka untuk mencari ruang-ruang ataupun peluang-peluang yang mereka boleh terus explore dan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bukan sahaja untuk mereka, bukan sahaja untuk keluarga mereka, bukan sahaja untuk diri mereka, tetapi untuk negara dan dunia keseluruhannya. Segala inovasi yang ada ini bermula dengan eksplorasi. Bermula dengan penyataan masalah. Okey, ini ada masalah satu nak selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Dan mereka explore mencarinya satu persatu. Saudara-saudari, dalam konteks eksplorasi ini, apabila kita wujudkan satu persekitaran persekolahan yang menyeronokkan tadi, maka insya-Allah anak-anak ini mempunyai ruang yang cukup untuk mengambil kesempatan membuat eksplorasi yang lebih mendalam. Rational, saya dah bercerita. Tadi saya bercerita tentang rational. Ini antara perkara yang mudah. Rational ni mudah. Mudah, bukan susah nak buat, dia mudah. Tetapi tidak begitu dihayati dan diselami. Maka berlakulah perkara-perkara yang kita kata, ini perbuatan tidak rasional. Ini tak masuk akal. Apa buat macam gini? Kenapa buat begini? Dan sebagainya. Kerana apa? Perkara yang mudah ini, yang nampak mudah ini, tidak disemat di hati. Tidak betul-betul diselami dan difahami. Dan akhir sekali, A yang terakhir, artikulasi. Artikulasi ini dalam Kamus Dewan dia ada 2 makna. Pertama, satu adalah dari sudut cara bercakap. Yang kedua ini dari sudut penghujahan. Saudara-saudari, apabila kita lihat dalam konteks
pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Kita selalu dengar majikan berkata ada graduan-graduan atau pemohon-pemohon kerja datang memohon di Temuduga namun tak boleh nak bercerita. Tak boleh nak express. Tak tahu nak menjawab, tak tahu nak menjelaskan. Kadang-kadang mereka bukan tidak tahu. Dia tahu. Tetapi mereka tidak mendapat menyusun hujahan itu dengan teratur, dengan tertib, dengan cermat untuk membolehkan siapa yang mendengar hujahan itu dapat memahaminya dengan mudah. Sebab itu jika kita lihat, ada pemimpin-pemimpin dunia sebagai contoh. Kalau letak pemimpin ini sebelah saya, kami diberi topik yang sama, bercakap perkara yang sama, tentunya saudara-saudari bila dengar dia bercakap, wow, hebatnya dia ni. Sedangkan kami bercakap perkara yang sama, poin-poinnya yang sama, tetapi cara pengujahan itu tidak diberi penekanan yang khusus. Saudara-saudari, dalam konteks kita bersaing di peringkat dunia, adalah amat penting untuk melahirkan generasi yang boleh menyusun, memahami hujahan dan jalan ceritanya sebelum mereka dapat datang kepada kesimpulan ataupun tindakan yang akan diambil. Saya pergi ke sebuah sekolah. Waktu itu murid tahun 1 baru masuk sekolah. Dan murid tahun 1 ini, dia sekolah sekejap je. Dia masuk tahun 1, dia tak dan sempat kenal lagi kawan-kawan dia, tetapi sekolah ditutup kerana PKP. Sempat sekolah sekejap saja, beberapa minggu di awal tahun, kemudian ditutup. Saya masuk ke sebuah kelas, saya duduk di depan saya ada seorang murid. Saya bertanya pada kawan-kawan, pada anak-anak ini, apa khabar dan sebagainya, kemudian saya tanya, ingat tak lagi nama kawan ni? Yang ni cakap nama ni, yang ni cakap nama ni, yang ni cakap nama ni, yang ni cakap nama ni. Saya cuba mendapatkan keyakinan mereka. Betul tak nama tu? Kemudian dah tukar-tukar habis nama dah. Seorang anak di belakang sana bangun. Dia kata, alah, apalah susah. Kat atas meja tu kan ada nama, baca je lah. Cikgu dia kata, minta maaf, tapi budak ni memang cakap banyak macam gitu. I said, no. Betul dah tu. That's true. Betul. Smart. He is smart. Apa susah-susah tanya gambar-gambar? Dah ada nama, baca je lah. That's when we have to inculcate this. Terapkan. Tak apa. Argue. Yes, it's true. Correct. Your argument is correct. Saya duduk dengan dia sembang kat 15 minit. Macam-macam dia cerita. Maknanya apa? Maknanya anak-anak ini, sewaktu mereka kecil, mereka telah membina mental models mereka, peta minda mereka. Dia dah try to get few concept, try to connect the few concept together. Nak cuba gabungkan konsep-konsep ini. Kita jangan halang mereka. Konsep ini nanti akan membentuk satu pemahaman. Dan pemahaman ini akan disusun untuk menjadi penghujahan dengan penuh tertib dan teratur. Apa yang kita perlu tekankan adalah untuk memastikan anak-anak ini terus dibina kebolehan mereka untuk berhujah dengan baik sehinggalah mereka keluar daripada sistem persekolahan. Saudara-saudari, umumnya saya diberi masa sejam dan sekarang dah 50 minit just on the dot untuk menghabiskan keseluruhan 14 elemen. Dan sekali lagi saya ingin rangkumkan. Pertama sekali bahawa adakah ini satu konsep yang menambah beban tugas guru? Kat sana saya tahu ramai cikgu ni. Ini menteri ni duduk sembang ni, tak pasal-pasal, minggu depan aku kena buat laporan. Tak ada. Cikgu-cikgu kalau ada, tak ada. Ya, ini tak ada laporan, nak kena masuk data sampai pukul 12 malam, tak ada. You have done so many of those. Tak apa, yang itu dah selesai. Yang ini penjiwaan, penerapan. Let's do it together. Boleh buat. Let's do this together. Kita terapkan, kita fahami seperti mana saya sebut tadi, kalau ada 100 orang guru, seorang bercakap tentang satu konsep, ambil case study daripada luar, ambil berita-berita kehidupan, terapkan pada nilai-nilai ini pada anak-anak kita, mustahil dalam 5 juta orang murid dalam sistem pendidikan negara tak ada seorang pun yang lekat dengan elemen-elemen ini. Jika kita lihat, kebanyakan elemen yang disebutkan tadi
adalah elemen yang kita pernah dengar tetapi tidak begitu diberi penekanan khusus. Artikulasi sebagai contoh, bila saya turun ke bawah bertanya tentang artikulasi ini, ramai yang tak faham pun apa. Bila kita bercakap tentang hujahan, bagaimana nak menyusun hujah, tertibnya bagaimana, susun aturnya bagaimana, ramai yang merasa ianya merupakan satu kesukaran. Sebab itu ramai takut nak bercakap. Sebab mereka tidak dididik apakah pendekatan yang paling mudah untuk mereka berhujah dengan baik. Rasional, kita selalu dengar perkataan rasional. Tetapi setakat mana perkara ini diterapkan dalam diri anak-anak kita? Kita dengar perkataan tekun, teliti sebagai contoh. Jika kita lihat setakat mana di alam pekerjaan, setakat mana rakan-rakan kita sendiri, kaki tangan kita, pegawai-pegawai kita betul-betul teliti dalam melakukan sesuatu. Sebab itu, sekiranya kita mulakan proses ini daripada awal, insya-Allah kami yakin bahawa kita sama-sama dapat membentuk satu generasi yang akan datang yang jauh lebih hebat daripada generasi yang ada pada hari ini. Saudara-saudari sekalian, perkara ini hanya dapat dilaksanakan dengan kerjasama semua. Saya duduk sembang kat sini tak jadi. Duduk sembang hari ini dindong, habis balik tak ada. Perkara ini perlu diambil, perlu difahami oleh semua. Bukan sahaja warga sekolah, bukan sahaja guru, bukan sahaja pentadbir, bukan sahaja pegawai di kementerian, bukan sahaja ibu bapa, tetapi seluruh masyarakat. Komponen-komponen yang diceritakan tadi adalah berkaitan dengan komponen untuk membina sebuah negara bangsa yang hebat. Ianya bukan berkaitan dengan Kementerian Pendidikan sahaja, tetapi memandangkan dalam sistem pendidikan ini terdapat lebih 5 juta orang murid, dan murid ini tentunya ada emak dan ayah mereka, tentunya ada pakcik dan makcik mereka, tentunya ada atuk dan nenek mereka, tentunya ada abang dan adik mereka. Jika kita tambah semua, hampir keseluruhan 32 juta rakyat Malaysia adalah berkait rapat dengan sistem pendidikan negara. Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih pada pihak yang telah berusaha menjayakan program kita pada pagi ini. Di Kementerian Pendidikan, EPRD, kita ada pegawai-pegawai yang berkaitan, saudara-saudari yang datang duduk bersama-sama untuk cuba memahami perincian Sekolahku Sejahtera. InsyaAllah, jika kita bukan sahaja duduk, bukan sahaja berpegang pada buku yang sama, bukan sahaja membaca satu bab yang sama, bukan sahaja membaca satu paragraf yang sama, bukan sahaja membaca satu ayat yang sama, tetapi duduk di perkataan yang sama satu persatu, insya-Allah kita bersatu hati, kita mampu melakukannya bersama-sama. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan konsep Sekolahku Sejahtera. Sekian, terima kasih. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, Sekolahku Sejahtera. Kesehatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti jiwa, cinta selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri adab, sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, Sekolahku Sejahtera, bangkitlah, jelas di pewaris negara. Sekolahku Sejahtera, Sekolahku Sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, Sekolahku Sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, Sekolahku Sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Hidup mulia bersama.
berjaya, terus tekun usaha, teliti dalam bekerja, diri cekap terampil, eksplorasi ilmu dunia, bertindak rasional, mantapkan artikulasi, hujah penuh kualiti. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia, tepukan untuk Hakim Rosli. Baik, merupakan penyanyi lagu tema Sekolahku Sejahtera yang buat pertama kali diperdengarkan untuk kita semua. Dan untuk pengetahuan semua, lagu tersebut telah digubah oleh A.K. Hugh, Firdaus Rahmat, Omar K dan juga Anas Damian. Dan kalau kita dengarkan bait-bait liriknya penuh aspirasi, inspirasi, semangat dan juga kebersamaan. Dan saya kira bagi penulis liriknya sendiri harus kita berikan tepukan yang gemuruh, iaitu Dr. Razi Jidin. Doktor, lama tak nak dapat ilham tu? Oh, lama juga. Okey. Baik. Dan saya kira hari ini yang boleh kita anggap sebagai suatu yang bersejarah, tidak akan lengkap seandainya momen-momen ini tidak dirakam. Dan sekali lagi saya ingin mempersilakan ke semua tetamu-tetamu kehormat, Dr. Razi Jidin dan juga bersama dengan Datuk Yusran Shah serta Datuk Haji Pakarudin untuk naik ke pentas bagi sesi fotografi bersama dengan pihak media. Dipersilakan. Kita menjemput pihak media untuk merakamkan sesi fotografi ini. Baik, sekali lagi tepukan untuk majlis kita pada hari Sekolahku Sejahtera. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat dan kita mempersilakan Dr. Razi Jidin dan juga tetamu kehormat yang lain terus ke sidang media. Dan hadirin dan hadirat, kita berikan laluan terlebih dahulu. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua warga KPM, para pendidik, para guru, adik-adik yang ada pada hari ini. Semoga Sekolahku Sejahtera ini terus menjadi aspirasi, terus menjadi pemangkin semangat kepada kita untuk terus menjadikan sekolah kita sejahtera. Dan sekali lagi, sukacita saya mengingatkan untuk kita semua yang berada di dalam dewan ini, ruang ataupun pintu keluar kita adalah di sebelah kanan anda, okey, di sana. Dan dijemput juga untuk menjamu selera. Baik, saya Farin Ahmad sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semoga sekolahku terus sejahtera. Assalamualaikum. Sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Hidup mulia berjaya, terus tekun usaha, teliti dalam bekerja, diri cekap terampil, eksplorasi ilmu berguna, bertindak rasional, mantapkan artikulasi, hujah penuh kualiti. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera.
sejahtera, gemilangan Malaysia di mata dunia. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilangan Malaysia di mata dunia. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilangan Malaysia di mata dunia. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilangan Malaysia di mata dunia. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilangan Malaysia di mata dunia. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilangan Malaysia di mata dunia. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera.